Alhamdulillah ya, kita terus mengkaji tentang kelebihan pare. Ini hari yang ke-50, kuliah yang ke-50. Nanti entahlah berapa lama kita boleh ikut ya. Mungkin di Malaysia ni ada 1230 spesies, jadi 1230 kali kuliah. Sanggup tak bapa ibu mendengarnya? Ya. Mahu tak untuk dengarnya? Masya-Allah. Ya, ini kalau kita dengar ni sudah jadi alim. Alim apa? Alim herba. Bukan alim fiqh, bukan alim. Ya, alim herba lah maksudnya. Sekurang-kurangnya ya, besok kalau kita duduk dalam mana-mana majlis, kita tengok orang sakit, kita muncul semua. Sebab tu Pak Haji kata, mereka yang belum ada buku, siapkan buku sekarang. Mulai sekarang ni. Baru 50, ada 1000 kali lagi kuliah. Kuliah. Jadi sebab tu insya-Allah ya. Baik. Okey, kemudian seterusnya dia ni untuk penyakit kencemaran ini saraf. Yang paling penting. Ya, saraf itu telah Pak Haji terangkan cukup panjang. Tetapi apa yang Pak Haji teringin nak kita highlightkan bahawa kalaulah orang bertanya kita mana dia satu buah yang bersifat sebagai phytoinsulin, dia adalah peria. Peria ni digunakan di mana sebenarnya peria? Masya Allah, bapa ibu sekalian, kalau sebut pengubatan herba, kita kata pengubatan kita ni, Pak Haji sebutkan herba Jawi. Herba Jawi, perubatan herba Nusantara. Kita ada perubatan herba daripada India, Ayurvedic namanya. Kita ada perubatan herba Cina, traditional Chinese medicine. Kita ada daripada Pakistan, Sida daripada Pakistan. Kita ada daripada semua tempat, hampir orang dalam hutan tu. Dalam hutan tu pun dia ada cara pengobatan dia. Kalau di tempat Pak Haji ni ada orang asli duduk dalam hutan tu. Kalau kita tanya dia, jika demam guna apa? Oh, dia kata demam mudah saja. Ini herba, dia kata. Gitu. Kalau orang kena dia punya demam malaria, ini pokok dia. Begitu. Mereka survive dalam hutan. Survive. Maka hidup dalam hutan. Hidup. Ada hospital tak? Tak ada hospital. Ada doktor tak? Tak ada doktor. Macam mana mereka boleh hidup? Mereka ada satu disiplin ilmu. Baik, kita mungkinlah sebut mereka duduk dalam hutan. Mereka tak bersekolah, mereka tak masuk universiti, tetapi mereka ada pengetahuan. Soalnya, universiti itu tempat pengembangan pengetahuan. Mereka ni tak masuk universiti, tapi pengetahuan ada. Itu adalah milik mereka. Itu adalah keilmuan mereka. Jangan kita diskreditkan mereka. Jangan kata mereka ni orang dalam hutan tidak tahu apa-apa. Kalau kita masuk hutan, kita sakit dipatuk ular, kita tak boleh keluar cepat-cepat dari hutan tu, kita mati tau. Tetapi jumpa dengan orang asli, jangan bimbang, dia kata. Tunggu sebentar. Dia pergi ambil daun, dia kunyah-kunyah, dia ludah itu, hilang isap ularnya. Masa itu, siapa yang lebih pintar? Masa itu, siapa yang masuk universiti? Ini namanya universiti kehidupan, universiti alam. Akuilah ya, bahawa keilmuan tu ada. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya, selain baik itu, dia juga untuk jantung dan juga untuk stroke. Pak Haji, semua herba untuk jantung dan stroke memang Tuhan ciptakan macam tu. Ya, kalau dia sudah baik untuk ginjal, dia baik untuk hati, dia baik untuk jantung. Kerana sifir dia ada empat sifir dia. Apa sifir dia? Sesuatu yang baik untuk jantung, baiklah dia untuk otak. Sesuatu yang baik untuk otak, maka baiklah dia untuk kulit. Sesuatu yang baik untuk kulit, baiklah dia untuk organ reproduktif. Ada 4 sifat tu. Kalau sesuatu yang baik untuk organ reproduktif, baiklah untuk kulit, baiklah untuk otak, baik untuk jantung. Macam tu. Awal-awal tadi Pak Haji cerita pasal kulit. Nak bagi bagaimana cara nak membersihkan kulit ni. Kita kata dia bersifat depuratif untuk cuci. Bisul, kudis, buta. Psoriasis. Penyakit kulit yang dikatakan tidak diketahui sebabnya
Sebab apa? Dan tidak ada ubatnya. Kita baca dalam buku. Apakah makna psoriasis? Bukan sirosis. Sirosis hati. Itu lain pula. Psoriasis. Psoriasis ni kulitnya ni putih-putih gini. Kita pun buka dalam bukunya kamus, medical kamus. Kita buka, dia kata apa? Psoriasis ialah satu penyakit yang tidak diketahui sebabnya dan tidak ada obatnya. Kenapa kita tak ada ubat? Likul lidain dawak. Setiap penyakit ada ubat. Yang tak ditemui obatnya. Betul. Tapi tahukah bahawa psoriasis itu obatnya apa? Dia ada peria. Subhanallah, Masya Allah. Peria ni nak kita minum dengan apa jika kita rebus nak buat jus ni? Terbaik madu lebah. Kedua campur susu. Susu tu untuk apa? Susu untuk hati. Rawat di hati. Untuk usus sebagainya. Baik, kemudian seterusnya dia juga baik untuk orang yang ada asmatik. Orang yang lelah, asma, penat. Ada orang tanya, Pak Haji, betul ada orang kalau namanya asma, dia akan jadi asma? Ini pun tak tahu kenapa dia tanya macam tu kat Pak Haji pula tu. Macam ada soalan tersirat balik yang tersurat pula. Tanya dia macam ni, Pak Haji, betul tak orang yang namanya asma ada asma? Pak Haji tanya, kenapa tanya kat Pak Haji macam tu? Dia kata kok lah ada hubungan dengan nama. Kok Pak Haji ada pengalaman? Jawapannya, kalau ada asma, nama dia siapa pun tak mengapa lah. Nama apa pun, tapi jawapannya ialah peria. Itu je. Ambil jus peria. Jadi alhamdulillah, ambil jus peria tu, direbus, tambah madu sikit sebab dia pahit. Kalau kitab Arab yang diterjemah oleh Ustaz Yusri, terjemah tu, kitab Arab, dia kata apa? Tembikai pahit. Aduh, Pak Haji so dia cari tentang peria, dia hantar pula itulah kelebihan tembikai pahit. Astaghfirullahalazim, dia cari tembikai pula. Apa baca dalam kitab Arab ini, dia tulis apa? Itulah dia peria. Oh, dipanggil juga tembikai pahit. Itu dia antaranya. Masya Allah. Seterusnya apa dia? Dia juga untuk lelah, untuk asma ya. Ingat, orang yang ada asma, sampai bila kita nak pergi ni guna nebu? Macam mana nak guna inhaler? Sampai kapan? Ini obatnya. Tak mau guna buah, guna daun. Ya. Jadi kita rebus. Tapi ingat, Pak Haji sebut, jangan minum overdosis. Mesti rebus dulu. Rebus betul-betul, rebus dulu. Sebab apa? Sebab dia ada toksik, dia ada racun. Ingat ya, ingat formula ini. Sesuatu yang pahit itu akalat. Dalam akalat ada obat dan racun. Macam kita selalu dengar lah, di tangan kananmu ada obat, di tangan kirimu ada racun. Yang mana kamu nak beri padaku? Betul kan? Di tangan kananmu ada obat, di tangan kirimu ada racun. Yang mana kamu nak beri padaku? Hai, bagi obat lah, kenapa bagi racun? Tapi kali ini dalam buah ni dia ada obat dan ada racun. Terpaksa bagi jugalah obat yang ada racun. Jadi oleh sebab itu, cara kita nak makan, cara nak minumnya, mesti kita faham. Kena campur susu. Susu itu potong racun. Khasiat peria hilang tak? Tak hilang. Atau campur dengan madu. Manis itu menghilangkan racun. Yang ketiga, jangan overdosis, jangan ambil terlalu banyak. Oh, bagus Pak Haji kata peria ni, kita minum 1 jug. Lepas tu semua duduk di rumah sakit. Pak Haji, aku ni sakit. Kenapa? Selepas ikut kuliah peria. Kenapa sakit selepas ikut kuliah peria? Aku minum air 1 jug. Nak bagi jadi kuat. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Ingat ya, ingat 4 formula kita. Baik untuk jantung, baik untuk otak,
Baik untuk kulit, baik untuk organ reproduktif. Betul ya ni. Yang terakhir, baik untuk organ reproduktif untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya, ini juga dijadikan sebagai obat untuk ubat lelaki. Dan juga dijadikan ubat untuk perempuan. Allahu Akbar. Sebahagian besar penduduk dunia bila kena COVID-19 ini, ada dapat daripada pembacaan-bacanya, mereka semua telah mula menunjukkan. Pertama, mesti antivirus ini mesti sesuatu yang pahit. Satu. Atau astringent. Dua. Yang kedua, apakah herba yang pernah ada di dalam simpanan kita, yang pernah kita cuba untuk virus? Maka muncullah Sambiloto. Percubaan pada apa? HIV. Di mana? Di Thailand. Muncullah pula Peria. Percubaan untuk apa? HIV. Di mana? Di India. Dan juga di China. Oleh sistem China. Muncullah pula bahawa Peria digunakan dalam masyarakat kita dahulu untuk demam. Subhanallah. Jadi bukan nak mengagung-agungkan pengobatan sesuatu bangsa, kerana ilmu itu minallah, daripada Allah. Kebaikan, hikmah itu berada di mana saja. Ambillah di mana saja kita boleh ambil. Ya. Jadi oleh sebab itu maka Peria digunakan. Itu di antaranya khusus untuk lelah dan juga untuk jantung, untuk di bahagian kepala, kulit dan juga organ reproduktif. Kemudian seterusnya, dia juga baik untuk sakit sendi. Bila darah dah elok, dia dah baik untuk sakit sendi. Banyak kegunaannya ini. Dan juga orang yang ada sakit, yang Pak Haji katakan tadi, kerana sakit saraf. Saraf ni kadang-kadang dia sakit sendi, dia sakit tulang belakang, dia sakit kaki, nak melangkah tak boleh. Saraf tu penyakit hantu. Orang dulu-dulu, tengah-tengah lah orang dulu. Tapi tengah-tengah, yang faham dia faham lah, yang tak faham. Bukan orang dulu, orang sekarang pun macam tu. Dia selalu, Pak Haji tahu lah, Pak Haji duduk ni, dia kata, Pak Haji, aku nak ubat penyakit hantu. Kenapa sakit hantu? Dia kata, malam-malam tak boleh tidur, sakit sebelah kanan. Ya baik. Malam esok pula, dia main tokok sebelah kiri pula, sakit sebelah kiri. Dia ada nama perkataan tokok. Tokok ni gigit. Dia menggigit. Dia kata, semalam dia tokok belah kanan. Sebelum ni dia tokok belah kiri. Lepas tu di hujung jari pula dia tokok. Lepas tu dia tak cukup lagi, dia tokok di bahagian kaki bawah ni, dia tokok kat tangan pula. Ini susah. Ini kena bagi kuliah dulu. Kalau mai lepas waktu asar, kuliah dia sampai jumpa maghrib buka puasa. Tu pun belum habis lagi. Dia tak faham lagi. Dia duk kira tokok-tokok tu. Tokok tu dia duk berubah-berubah tu, sakit kanan, sakit kiri, sakit kepala kanan. Itu semua ada saraf. Saraf. Macam mana cara nak ubat saraf ni? Ni lah. Pokok daripada pokok Peria ni. Dia kata tak percaya. Semua dia pergi dah jumpa ustaz kata hantu. Hantu yang duduk tokok tu, hantu mak dia, hantu ayah dia, hantu tok wan dia. Pusaka. Astagfirullahaladzim. Dengan ustaz-ustaz ni pun tak faham. Saraf. Sebab tu orang pandang kita rendah, pengobatan kita rendah, sebab kita tak mengaji. Bila orang-orang kita tak mengaji tentang ilmu pengobatan ini, dia buat kita jadi rendah. Dia buat kita balik ke belakang macam orang asli di Amazon. Oh, ini sebabnya terlangkah. Terlangkah apa? Tempat ini keras. Keras apa? Masalah ruh ini memang betul Pak Haji setuju, ada penyakit-penyakit gangguan ruh perlu diruqyahkan, ada. Tetapi cara meruqyahkan itu dengan membetulkan tauhid. Solat kita tak jaga, solat jemaah kita tak jaga, wirid kita al-maksurat tak jaga, kita pun selalunya tidak ada dalam keadaan berwudu, selalu tak baca Quran, selalu tak ingat Allah. Macam mana benda tu tak masuk dalam tubuh badan kita? Kalau kita makan makanan kotor, air kotor, buah yang
kita tak basuh, kita tak basuh, macam mana kuman tak masuk dalam tubuh badan kita? Kuman ni ada di keliling kita. Hari ni kita sakit, esok kita sihat, lusa kita sakit balik. Kenapa kita sakit dan sihat berganti? Sakit itu bila sistem imun kita lemah. Kita sihat bila imun kita kuat. Begitu juga dengan masalah daripada masalah-masalah jin ini. Jin itu dia boleh ganggu kita bila iman kita lemah. Iman. Dan dia mengganggu kita apabila iman kita lemah. Maka kita kuatkanlah iman, jin tak boleh ganggu kita. Tak boleh ganggu. Dia duduk di alam dia, kita duduk di alam kita. Allah bagi jadi dua alam yang berbeza, tak bersentuhan walau duduk satu tempat. Duduk satu tempat. Mungkin dalam tempat ni ada banyak jin, Pak Haji pun tak tahu. Mungkin ada 10 ekor, 20 ekor. Mungkin atau mungkin beratus-ratus. Mungkin jin sedang melihat kita duduk bersyarah ni. Mungkin jin tu juga duduk ambil nota. Itu Allahu'alam. Tak tahu. Kita tak tahu ya. Sebagainya. Tapi apa permasalahan kita dengan dia? Ya, lepaskan. Kita adalah untuk ubudiyyah lillahi wahdah. Dia juga sama. Baik. Itulah. Dah pergi ke mana dah tu. Jadi kalau kita tengok ada orang dia pahit mulut. Ni ada juga ni. Pahitnya mulutnya Pak Haji. Demam tidak. Pahit mulut je. Bila pahit mulut ni hilang selera makan. Orang tua-tua kata kalau nak bagi hilang selera makan mesti ambil satu benda yang pahit. Kalau masa Pak Haji belajar dulu dia panggil jadam. Yang pahit itu jadam. Yang hitam itu ingu. Tahu ingu tu apa? Tak tahu ni, memang tak tahu, sungguh-sungguh tak tahu. Ingu tu macam getah-getah juga. Pernah dengar tak Arabic gum? Arabic gum itu ya, gum lah. Arabic gum. Tapi bukan ingu hitam. Pahit. Jadam hitam juga, ingu hitam juga. Tapi macam mana nak beza di antara jadam dengan ingu? Jadam itu hitam dan pahit. Itu di antaranya. Baik. Jadi bagi mereka yang pahit mulut itu limpah. Hilang selera makan, macam mana nak pulih? Nak pulih orang yang sakit, yang demam. Susah ni. Dia tak mau makan Pak Haji. Kami suruh makan tak mau. Dia jadi hilang selera makan. Selepas ni. Sebab tu dia demam. Kurus saja. Pasal apa? Hilang selera. Selera tu apa? Selera tu datang daripada mana? Yang orang kata suppress appetite. Tekan selera makan tu. Kita ambil buah asam glugor, asam keping tu. Kita rebus, kita minum. Dia akan hilang selera makan. Selera ni duduk dekat mana? Selera ni duduk di kepala. Dia pergi ke hati. Yang ni dia panggil acetyl-CoA. Nanti kita kena bincang ni. Bagaimana dia boleh mempengaruhi acetyl-CoA ni, boleh menyebabkan dia timbul selera. Tapi cara mudahnya sekali, ambil saja. Hilang selera makan, ambil saja daripada buah peria, buah pare. Yang kecil ya, yang kecil yang bergerutu-gerutu tu. Peria katak. Mungkin kalau di Indonesia tak tahulah, mungkin peria kodok kot. Peria kodok katak namanya kodok. Mungkinlah, wallahualam. Jangan tersalah gorengan kodok sudahlah. Cucuk kodok. Itu sebagainya. Itu di antaranya. Baik. Jadi selera makan, kemudian pencernaan. Kemudian hati ini dia mengeluarkan yang Pak Ji sebut tadi ni, bile tadi ni, untuk apa dia panggil perangsang gastro-usus di perutnya, untuk pencernaan ni. Ni sebenarnya untuk pencernaan, merangsang pengeluaran gastro-usus jus. Yang kecil ya, yang kecil, jangan lupa. Baik. Kemudian seterusnya dianya juga ini jadi macam serai. Serai itu anti sakit. Sebab itulah Pak Ji kata kalau sakit kepala, ambil serai, rebus, minum. Kalau orang sedang sakit sendi, macam mana nak hilangkan sakit sendi? Jangan makan ubat painkiller, ambil jus daripada pare.
Jus daripada peria, dia anti sakit, painkiller. Masya Allah, painkiller yang ada di tepi rumah kita. Apa dia? Pertama, serai. Yang kedua, peria. Tu baru belajar 2 saja lagi, banyak lagi tak sampai lagi pelajarannya. Subhanallah, sabar ya, sabar insya-Allah. Baik, seterusnya dia juga untuk bengkak-bengkak. Kalau ada bengkak dekat payudara, bengkak dekat belakang ini dah jadi besar, dia kata risa. Dia hantar mai dekat Pak Haji, macam mana nak hilangkan risa? Risa tu dia bengkak. Kadang-kadang dia bengkak di sini. Dia bukan kanser kan, dia bengkak dekat badan-badan kita. Bengkak badan-badan kita ni, cara nak bagi dia surut bengkak tu macam mana? Bengkak ni kena makan jus daripada peria. Mana pun bengkak. Bengkak di mana pun. Bengkak prostat kah? Bengkak di sendi kah? Bengkak di tulang kah? Bengkak apa juga dalam tubuh badan kita ini, namanya radang itu, ambillah dia daripada peria. Kuat sekali dia. Kuat. Sangat kuat. Selagi orang itu belum menggunakan mesin hemodialisis, inilah dia herba dia. Orang yang kena guna mesin hemodialisis, dia kencing manis, dia kena buat hemodialisis. Selagi dia belum guna mesin hemodialisis, gunakan peria. Cepat. Supaya selamat, ginjalnya selamat, jantungnya selamat, darah tinggi tak jadi. Kalau tidak, jadi darah tinggi, boleh jadi stroke, boleh jadi macam-macam. Ya, peria. Jangan lupa peria dalam makanan kita. Boleh tak saya campur peria ni dengan buah tembikai, buah semangka ni? Boleh tak bagi manis sikit dia baik? Boleh. Herba campur dengan herba, tak masuk gula, boleh. Kalau masuk gula, tak boleh. Gula kita ni sepatutnya kita dah ganti dah dengan gula tembikai, gula stevia, gula daripada gula-gula yang alami, madu, kita dah ganti dah. Kalau ini boleh dijaga, sihat badan. Masya Allah. Kemudian seterusnya, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, dia untuk bengkak ni termasuklah juga orang buah asir. Minumlah ya, minum. Dan satu lagi, anemia. Semalam kita cakap pasal anemia juga. Kita gunakan daripada anggur yang berwarna merah ataupun hitam untuk anemia. Ini pun untuk anemia juga. Pernah tak kita buka ni, apa warna dia? Cuba kita buka dia. Nanti Pak Ju buka tengok ya apa warna dia. Tapi ini daripada inilah. Kalau kita nak tengok yang betul, ambil yang ni dia. Warnanya apa? Kita tengok. Kuning. Merah. Kuning, merah. Kalau merah putih, bendera Indonesia. Kalau kuning merah ni, dia duduk di dalam pokok pare, buah pare merah. Allah jadikan warna-warna ni ada pengertiannya. Seperti mana Pak Haji terangkan, kuning untuk hati. Untuk hati yang Pak Haji sebutkan tadi, dia mengeluarkan jus gastro usus, keluar untuk pencernaan. Kuning hati dan mata. Allahu Akbar. Jadi ketika kita nak proses tadi, kita buanglah biji-bijinya itu, buang, tak perlu kita gunakan bijinya, ambil saja isinya. Ni buat jus sekali dengan apa? Boleh tambah apple hijau, Allah bagus. Tambah seledri, lagi bagus. Kalau seledri campur dengan apple hijau, ditambah lagi dengan peria ini, itu satu resep. Tapi kalau peria campur dengan susu, satu resep. Peria campur dengan madu lebah, satu lagi resep.
Satu lagi resepi yang kita kena ambil. Boleh juga periak ni dicampur dengan buah-buahan yang lain. Boleh. Ya, untuk hilangkan pahitnya tapi berkesan. Masya Allah, ya. Tak perlu ambil banyak. Banyak ni pun dah cukup dah sekali makan. Dah. Bayanglah tengok buahnya banyak panjang macam ni. Allahu Akbar. Berapa harga sebiji buah ini? Berapa harganya? Dan berapa harga jantung kita? Cuba kita compare. Penyakit untuk jantung dengan hanya ini nilai satu buah ni. Kita tak boleh compare. Sebab apa tak boleh compare? Mari Pak Haji bacakan makna hadis. Ya, sebab kita nak ingat betul-betul, Pak Haji tak ingat. Tapi makna hadis, Nabi kata, ya, bersedekahlah walaupun separuh daripada buah kurma. Dia akan jadi pelindung dari parit yang memisahkan kita dengan api neraka. Separuh buah kurma. Dengan api neraka ni. Buah ini nak dikomparekan dengan jantung. Tak boleh compare. Sebab itu Allah kata rahmat. Ya. Itu disebut keberkahan. Berlapis-lapislah keberkahannya. Allahu Akbar. Tidak mustahil Allah jadikan sebiji ni untuk jantung. Tapi kalau kita operasi jantung berapa? 70,000 ringgit, 200 juta rupiah. Operasi jantung sakit lagi. Macam mana kalau kita ambil pada setiap hari? Allahu Akbar. Kan sakit jantung tu sudah ditakdirkan Allah, Pak Haji. Kan sakit jantung tu Allah dah takdir kita sakit. Allah takdir mengikut pilihan kita. Kita yang pilih. Seorang yang menjadi peminta sedekah itu takdir ataupun pilihan? Takdir lah. Ya, takdir setelah dia pilih. Nabi kata keluar rumah dengan bawa kapak dan tali mencari kayu api lebih baik daripada kamu meminta-minta sama ada diberi atau tidak. Lebih baik, berartinya ada pilihan. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita tidak boleh compare sebuah periak itu untuk jantung yang harganya begitu tinggi. Allah buat ubat ni murah saja. Untuk UTI guna buah semangka ni sebagainya. Tak cukup warna hijau, Allah datang daripada semangka kuning, isinya merah. Tapi jangan sebut lagi semangka albino. Albino tu untuk penyakit kulit. Ni bukan penyakit kulit, bukan. Ni warna tentang kebesaran Allah. Allah nak suruh kita tengok, Allah suruh kita tawajuh. Tengok dengan pandangan mata hati. Ya Allah, buah semangka ni pun ada yang kuning macam ni. Dulunya kalau yang kuning ni ada, tapi namanya nangka madu honeydew melon. Ini saya panggil melon. Tu ada. Ini melon kah? Bukan melon. Bukan. Tengok, bukan melon. Demikian. Semangka. Subhanallah, ya. Baik. Seterusnya kita tengok apa lagi, iaitu ya, dia juga untuk pada musim panas digunakan. Ini minuman jus digunakan pada musim panas untuk menyejukkan badan. Rupanya buah ini sifatnya apa? Panas atau sejuk ni? Pahit ni, panas atau sejuk? Sejuk. Pohonnya apa tu? Merambat ataupun menegak begitu? Merambat, sejuk. Dia herba sejuk, ya. Buah timun, dia herba sejuk. Dia menyejukkan tubuh badan kita. Itu adalah di antaranya yang kita lihat. Baik. Kemudian pula seterusnya kita tengok lagi. Begitu juga untuk menambah ASI ibu. ASI ibu. Apa tu tambah ASI pula? ASI itu istilah bahasa di Indonesia. Itu pun Pak Haji belajar di sana juga bahasanya. Sempatlah belajar bahasa Indonesia ni dengan mendengar perbicaraan orang-orang di Indonesia. Menarik. ASI, air susu ibu. Itu di antaranya bahasa-bahasanya. Jadi
HPA, 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 HPA. Begitu. Kemudian jika bahasa Malaysia, mari kita berserah kepada Allah. Indonesia lagi tinggi, mari kita pasrah kepada Allah. Wah, itu dia. Rindu kangen. Kangen. Aku rindu sangat kepadamu. Aku kangen banget padamu. Oh, banget. Oh, Masya Allah. Banget. Oh, banget. Itu antaranya. Selamat datang ke majlis ini. Itu bahasa Malaysia. Sugeng Rawuh, bahasa Jawa di Jogja. Itu dia. Mohon maaf. Hatur nuwun, matur nuwun. Iya, nggih. Itu semua bahasa-bahasa Jawa. Belajarlah itu sikit-sikit ya. Lepas tu apa dia? Itulah macam ni lah juga ni. Bagi nak tambahkan ASI, air susu ibu ni, kita kena ambil apa dia? Ini makan dengan nasi. Kita rebus, makan dengan nasi. Allah, dia keluar kenyang anak. Kenyang anak. Orang tu dia kata, saya ni Pak Haji, anak saya lapar, menangis saja. Kenapa? Lapar. Kenapa lapar? Air susu tak keluar. Kenapa air susu tak keluar? Tak tahu, sudah makan daun katuk. Daun katuk bahasa Indonesia kita panggil daun cekul manis atau daun asin-asin. Orang Polis panggil daun asin-asin. Dah makan dah, tapi tak mau keluar lagi. Dah ambil tak lagi pare. Oh, pare belum lagi. Ambil. Bukan yang besar tu, bukan pare besar, pare kecil tu. Buat macam mana? Rebus, makan dengan nasi putih je. Allahu Akbar. Bila dia tambah air susu ibu, menandakan ibu tersebut tadi dia tambah darah. Tambah darah. Kalau darah dia tidak ada, susu nak ada macam mana? Sebab susu tu adalah darah. Darah mengalir ke kelenjar mamari, mengalir melalui satu terusan urat darah menuju ke kelenjar mamari dekat payudara. Tidak ada pabrik yang mengubahnya menjadi susu. Tiba-tiba darah bertukar menjadi putih dan namanya susu. Ini lagi tak boleh fikir. Tidak ada pabrik, tidak ada tempat dia memproses. Kok dia kata ada satu tempat memproses daripada darah menjadi susu, tak apa je. Dia saluran yang sama macam ni. Saluran terus merah terus jadi putih. Aneh kan? Aneh. Kalau dekat sungai di sini, sungai dekat tempat Pak Haji ni, kalau air dia keruh, hujan turun lebat, air susu. Turun air susu penuh. Tapi kalau dah jernih di atas, jernih di sebelah bawah. Tapi ini tidak. Mengalirnya darah, keluarnya susu. Jadi sebab itu, kalau dia menambah susu untuk susu ibu, menandakan dia menambah darah untuk sakit anemia. Jadi kalau tidak tak keluar susu tu, berartinya kurang darah lah. Kalau tidak ada darah haid tu apa dia? Kurang darah lah. Darah tak ada, nak keluar macam mana? Sebagainya. Jadi oleh sebab itu, cubalah kita tengok, kalau lah sapi yang dah mati, ada susu. Susu tu maksud susu lah. Tetapi tak ada susu. Tak ada susu, ada apa ni nak sebut ni? Ada susu, tak ada susu. Faham lah? Ada susu dia, hak orang perah susu tu, ada. Tapi air susunya tidak ada. Pasal apa? Sebab darah tak ada. Itu saja. Darah. Jadi berartinya dia ni tambah darah ke? Subhanallah. Yang merah tu apa? Darah. Yang merah tu apa? Jantung. Yang kuning tu apa? Hati. Yang hati tu untuk apa? Pencernaan. Kalau baik di hati itu baik di mana? Baiklah pada untuk detoksifikasi, untuk hilangkan racun di dalam darah. Bila racun dalam darah hilang, maka rumusannya. Dengar ni. Rumusan bagi mereka yang datang telat lagi. Dengar rumusan, Pak Haji dah habis masa ni. Untuk kita mudah
Kok lah dah dengar ini, dia tanya, maaf saya telat hari ni, kita belajar pasal apa ya? Yang ni dengar-dengar asi saja. Tak payah, dengar awal-awal. Cerita hari ni ialah pokok buah peria. Cerita dia, kita tengok buah peria ni, jenis yang kita ambil ialah peria katak, yang kecil tu, yang menggerutu tu. Satu yang menggerutu baik untuk kulit. Kerana apa? Kerana dia ada warna kuning. Kuning ini dia memperbaiki hati. Hati mengeluarkan cairan, empedu itu, untuk pencernaan. Bila pencernaan bagus, metabolisme kita bagus, untuk kurus badan. Bila pencernaan kita bagus, darah kita pun jadi bagus. Ya, kita akan ada cukup darah, dan pencernaan kita bagus, penyerapan dia bagus. Jadi untuk depuratif, cuci darah supaya jangan ada bisul, jangan ada gatal-gatal, jangan ada psoriasis, jangan ada kurap, jangan ada kudis buta. Rebuskan ni. Jadi begitu juga kalau dia berwarna merah ni untuk jantung. Kalau jantung baik, bahagian kepala ni baik, ya, dia tak jadi hipertensi. Jadi kalau dia tak jadi hipertensi, kulit kita cantik, jantung kita bagus, dia bagus untuk organ reproduktif, untuk orang lelaki, ubat untuk orang lelaki, disereksi, ubat untuk penyakit hipertensi. Bukan hipotensi, bukan. Hipotensi itu darah rendah. Ini bukan hipotensi, hipotensi. Itu dia. Pak Ji tengok dalam kuliah itu, orang pun duk tulis, ini dia gamat untuk hipotensi. Allah, ya Allah. Semua, ya, gamat untuk hipotensi. Dah tulis salah seorang, bawah semua salah. Dengar betul-betul tu. Dengar betul-betul dia apa istilah dia. Hypo, darah rendah. Hyper, darah tinggi. Hipertensi, darah tinggi. Hipotensi, darah rendah. Hyperthyroid, tinggi pengeluaran tiroksin. Hypo, rendah pengeluaran tiroksin. Yang ni bukan hyper, ini hipotensi. Hipotensi ini iaitu masalahnya orang lelaki yang lemah. Itu kita gunakan ini. Itu di antaranya. Baik, kemudian dia baik untuk demam, dia baik untuk virus, dia baik juga untuk jerawat, untuk semualah. Boleh kita sebutkan bahawa subhanallah. Dan yang paling terakhir sekali, maka namanya produk ini namanya karantin. Sebab apa? Dia bahan dipanggil phytoinsulin. Insulin bagi pesakit kencing manis. Jadi tak perlu guna lagi insulin yang luar. Insulin halal daripada herba. Macam mana kalau saya makan tidak berkesan? Seduh dalam air, buat macam tu, kena pecahkan, insya-Allah berkesan. Apa pun herba, kalau kita ambil dalam bentuk kapsul, lambat berkesan, buka, masuk dalam gelas, tuang air panas, aduk-aduk, tutup dengan itu, tutup sampai dia agak dingin, kita minum, insya-Allah. Kalau boleh tambah madu sikit, kalau boleh, kalau ada, kalau tidak ada pun tak mengapa. Okey, terima kasih semua. Esok kita sambung lagi lah, banyak lagi, ada 1000 herba lagi nak belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.